والدعاء. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا امورنا واهل عقدة من لساننا ويفقهوا قولنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل كلا آتينا حكما علما وسخرنا مع داود الجبال يسيرا وفعلين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بدون إضاعة الوقت أفضل دكتور جزي أزيندا لألقي الدرس في هذا الصباح. تفضلي مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. قبل كل شيء أريد أن أعتذر منكم بالنسبة إلى الفصل الماضي. درسنا الماضي يعني قد فاتت يعني نسيت أنا بالنسبة هذه الدراسة هذا الدرس تماما، يعني نسيت جدا. وأنا لم أفتح ما فتحت الواتساب، و يعني لم اتصلني أي المعلومة بالنسبة هذا، ولكن ميسارة وزليخة يعني فتح الأمين أيضا قد اتصل بي، ولكن ما فتحت الواتساب وهكذا نسيت. مضى قد مضى، ولكن إن شاء الله سأبدل درسنا الماضي إلى يومنا هذا إن شاء الله. وإن شاء الله سنتابع الموضوع تحت يعني منصوبة الأسماء. الأسماء التي يكون منصوبة في بعض المواضع من حيث النحو. وإن شاء الله كما مررنا في السابق أن هناك بعض مواضع بعض الحالات التي الأسماء سيكون منصوبات إن شاء الله. وهناك نوع أول، يعني إذا يكون الأسماء مفعولا به، إذا الأسماء في مكان المفعولا به. Sekiranya isim ataupun al-asma itu dia berada pada kedudukan maf'ulun bih. So maf'ulun bih ni pula dia banyak madza naqul dia punya anwa' dia Okey, jadi sebelum tu saya share dululah skrin, saya lupa nak share pula. Okay, insyaAllah kita نفعل مراجعة سريعة بالنسبة إلى الموضوع السابق تحت المفعول به. هناك أنواع المفعول به. Dia terbagi pada dua lah, وهو قسماني ظاهر ومضمر. مضمر بمعنى ضمير، ظاهر بمعنى ظاهر lah. Domir itu ialah kata ganti nama, kata ganti nama. Kalau zahir ni maksudnya kita memang nama orang tu, Zaid ke, Bakar ke, Ali ke, Fatimah ke kan, Azizi ke, zahir lah. Kalau domir ni huha, huwa, huma, hum, yang tu domir. الظاهر ما تقدم ذكره فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر قسمان. Okay. Zahir ni maksudnya seperti yang kita dah sebutkan ia dicakap. Okay. Wal mudmaru qisman. Adapun kalau dhamir itu ataupun mudmar itu ada, dia terbagi pada dua lagi. Iaitu dhamir apa ada? Dhamir muttasil dengan dhamir munfasil. Okay. Jadi inilah
kena ingat yang kita sekarang ni kita belajar dhamir dengan zahir ni di bawah tajuk maf'ulun bih. Benda yang kena buat. Daiman abadan, kalau benda yang kena buat mansubat. Sayakunu mansubat. So dia akan jadi mansub. Daiman mansub. Benda yang kena buat. Jadi dhamir ni pada dua lah, muttasil, munfasil. Muttasil 12 pula. 12 tu apa? Contohnya dibagi darabah contohnya satu darabani, ya tu balik pada ana mutakallim. Darabana namun mutakallim juga. Darabaka, darabaki, dia tak apa orang tu ada kat depan, orang tu wujud kat depan kita ataupun dia tak wujud kat depan kita, dia tidak ada masalah. Dia still termasuk dalam muttasil. Dia termasuk dalam muttasil, dhamir muttasil, kata ganti nama yang bersambung. Yang bersambung dengan apa? Dengan perbuatan itu. Daraba ni dia bersambung dengan ya. Itulah asal usul muttasil. Kalau kita tengok makna muttasil pun bersambung. Munfasil tidak bersambung. Kan? Jadi kata ganti nama yang tidak bersambung dengan bersambung. Bersambung ni maksudnya dia bersambung dengan fi'il tu. Darabani, darabana. Darabaka, darabaki. Darabakuma, darabakum, darabakunna, darabahu, darabaha, darabahuma, darabahum, darabahunna. Okey, itu 12 di bawah muttasil. Di bawah munfasil juga maksudnya kata ganti nama diri yang berpisah daripada perbuatan tersebut. Contohnya ni. Iyaya, iyana. A'tini iyaya. Maksudnya apa? A'ti ni tu satu perbuatan. A'ti ni tu berikan kepadaku. A'ti ni berikan kepadaku, tapi dia tambah lagi kat belakang tu iya ya. Ataupun aku akan bagi kepadanya. A'tiha iyaha. A'tiha iyaha. Maksudnya iyaha kat belakang tu dia sebagai takkid lagi yang aku nak bagi kat dia. A'ti ni iya ya. Maksudnya berikan kepada aku. Iya ya kat belakang tu kan. A'tina iyana. Boleh. Jadi itulah dia makna dia munfasil. Jadi keadaan iyana, iyakum, iyaka ni dia berada pada kedudukan maf'ulun bih. Bila dia berada pada kedudukan maf'ulun bih, dia jadi mansub. Okey. Jadi mana mansubnya? Okey, tengok wa iyyaka wa iyyaki wa iyyakuma. Okey, wa iyyakum wa iyyahu wa iyyaha wa iyyahuma wa iyyahum. Dia munfasil tu dia bukan maksudnya kalau kita tengok wa iyyakum nampak macam bersambung je ni, wa iyyahuma nampak macam dalam satu ayat. Tapi dia tidak attach together. Iyyaka. Ka dia berpisah dengan ya ni. Iyyaki kan. Even dia berpisah dengan fi'il tu. Fi'il tu dua asing. Iyyaka na'budu. Dia jadi berpisah. Kalau darabani, dia bersambung. Jadi dhamir yang bersambung dengan fi'il dengan dhamir yang tidak bersambung dengan fi'il tu. Wa aqulu. Okey, jadi buku Tuhfatus Saniyah kata, maksud penulis dia berkata, aqulu yanqasimu al-maf'ulun bih ila qismain. Maksud dia syarah yang Tok Google dia cakap kan. المفعول به إلى قسمين الأول الظاهر والثاني المضمر. Okay, jadi maf'ulun bih kita bagi kepada dua diulang balik zahir dan thani. Wa qad araftu anna adh-dhahir ma yadullu ala ma'nahu bidun ihtiyaji ila qarinatin takallaman aw khitabin aw ghaibah. Jadi kita dah tahulah yang anna zahir ini dia menunjukkan makna yang tidak memerlukan kepada qarinah, yang tidak memerlukan kepada any clue. Dia tak perlu untuk bercakap qarinah takallam ataupun khitab ataupun ghaibah. Maksudnya tak perlulah kepada qarinah tu kan. Wa annal mudmara ma la yadullu ala ma'nahu illa bi qarinatin min hadhil qara'in ats-thalath. Fa misal zahir. Okay, ni kita dah tengok daraba Muhammadan Bakran. Okay, kita tengok lagi kat bawah. Okay, walil muttasil 12 lafzan. Al-awwal al-ya'u. Nama dia mutakallim al-wahid wa yajibu an yafsala bainaha wa bainal fi'li binunin tusamma nunil wiqayah. Okey. Jadi ata'ani Muhammadu wa ataupun yuti'uni Bakr. Ati'ni ya Bakr. Okey, jadi lil muttasil
Isna asyara lafzan. Okey, kalau kita tengok dekat ata'ani. Okey kan? Ata'ani ni maksudnya ya kat sini ni, ya kat sini kita namakan ya ya mutakallim. Ya mutakallim. Jadi ya ini dia pada kedudukan maf'ulun bih. Muhammadu ni dia jadi apa? Fa'il. Dia jadi fa'il. Ata'a ni jadi fa'il. So ya ni yang apa dia berada pada kedudukan maf'ulun bih lah. Jadi seterusnya kata ganti nama yang seterusnya na. Okey. Al-kaf al-maftuhah ata'aka ibnuka. Ka ni Okay, jadi itu bila nak i'rab dia tu dia akan jadi maf'ulun bih. Apa? Dia punya okey ni semua ni bolehlah tengok wal hadi ansyar. Okey. Ni sekadar murajaah sariah lah. Walil munfasil 12 lafzan aidan. Jadi untuk kata ganti nama diri yang munfasil yang tidak bergabung, yang tidak bercantum dengan fi'il itu, contoh iya. Murdafatan bil ya lil mutakallim wahdahu au na lil mu'azzam nafsuhu أو مع غيره أو بالكاف مفتوحة للمخاطب المفرد المذكر أو بالكاف مكسورة للمخاطب المفردة المؤنثة ولا تخفى عليك معرفة الباقي والصحيح أن الضمير هو إياه dan yang paling sahih dia kata dhamir iya ni wa anna ma ba'dahu lawahib dan semua yang datang selepasnya itu tadullu ala takallum atau khitab al-khid. Contohnya iya ya ata'a talamiz. Iya ya ata'a at-talamizu. Dia jadi zu lah sebab talamizu ni fa'il. Ata'a fa'il, iya ya maf'ulun bih. Maksudnya pelajar-pelajar itu mentaatiku. Pelajar-pelajar itu mentaatiku. Okey. Itu kategori maf'ulun bih. So dia akan jadi inilah maf'ulun bih ya. Okey, contohlah yang pertama Yang pertama, okey, cuba seorang jawab. Ayyuhat talabatu, apa dia? Yantadhiru al-mustaqbalu. Siapa nak try? Fatihul Amin boleh ke jawab? Nombor alif ni. Kita tak jawab semualah sebab kita baru maf'ulun bih kan. Kita akan tengok yang lain-lain pula. Rasa-rasanya ayyuhat talibu, ayyuhat talabatu. Okey, apa nak jawab? Rasanya muttasil ke? Okey, yang pertama kita tanya. Isim zahir ke isim mudmar yang sepatutnya duduk kat depan atas tempat kosong ni? Rasa-rasanya lah. Dhamir ke mudmar? Ada orang tak ni? Mudmar. Mudmar. Okey, kalau mudmar, muttasil ke munfasil? Munfasil. Munfasil. Kalau munfasil nak jawab apa? Iya. 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 Betul ke? Iya hunna. Iya hunna. Talabah ni jamak taksir ke jamak mudzakkar salim? Jamak 20 lebih. muzakkar salim. Kalau mudzakkar salim talibun. At-talibun mudzakkar salim. So dia ni jamak taksir. Talabah dia jamak kepada talib atau okey. Jadi sebab kalau perkataan talib ni dia ada dua jamak. Satu mudzakkar salim talibun ataupun satu lagi talabah. Jamak juga atau kita namakan jamak taksir. Jadi kalau jamak dia merangkumi lelaki dan perempuan walaupun ta marbutah kat belakang ni. Dia special untuk talabah, talib. Jadi kalau dia jadi macam hunna lah. Ia pun
Iyakunna yantaziru al-mus. Tapi bukan kunna, iyakum. Bukan kunna. Sebab dia jamak taksir. Dia bukan, walaupun nampak tak marbutah. Tapi jawapan dia, ayyuhat talabatu iyakum yantaziru al-mustaqbalu. Al-mustaqbalu ni dia akan jadi fa'il. Maksudnya, wahai pelajar-pelajar, janganlah iyakum. Iyakum yantaziru al-mustaqbal. Dia kalau dalam bahasa Arab ni, bila kita guna perkataan iyakum, dia boleh jadi dua makna. Satu, kepada kamulah, macam tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ataupun buat aku. A'tini iyayah, iyah, ataupun a'tini iyah tu maksudnya berilah kepada aku, ataupun ata'ani iyaya, berikan taatilah aku. Taatilah aku boleh. Tapi dalam masa yang sama, iyyaka tu boleh jadi makna kedua, iaitu jauhilah, kamu mesti jauhi ia, macam tu. Jadi dia boleh jadi dua ni, ayyuhat talabatu iyyakum yantaziru al-mustaqbal. Janganlah kamu, boleh jadi maksud macam tu, boleh jadi yantaziru al-mustaqbalu. Dia tak boleh yantaziru al-mustaqbalu. Bila kita tengok ayat ni, kita boleh bacalah makna dia tu, dia nak menuju ke arah mana, macam tu. Tapi kena biasa dengan bahasa Arab, baru kita boleh tahu, oh ni konteks ayat nak bawa kepada iyyakum yantadhiru al-mustaqbal. Maksudnya, wahai pelajar-pelajar, masa depan menanti kamu, macam tu. Dia bukan, wahai pelajar-pelajar, jauhilah masa depan, jauhilah menunggu masa depan. Bukan macam tu sebab yantadhiru al-mustaqbalu. Mustaqbalu ni jadi fa'il. Fa'il dia takdir. Bukan takdir, zahir, al-mustaqbalu. Okey, seterusnya itu sahaja satu dulu satu dulu. Sebab kita nak tengok yang kedua pula. Banyak ni, baguslah buku ni, dia boleh mengetes. Maksudnya menguji kita lah, menguji kita setakat mana kita faham apa yang kita dah belajar maf'ulun bih. Okey, next al-masdaru. Kalau kita tengok ni isim juga masdar ni kan. Masdar ni dia apa? Dia adalah isim. Masdar ni adalah isim. Al-masdaru huwa al-ismu wal al-mansubu alladhi yaji'u thalisan fi tasrif al-fi'li. Nahwa daraba yadribu darban. Macam tu. Maksud dia apa? Alladhi yaji' thalithan fi tasrif al-fi'li. Dalam tasrif fi'il ni, masdar ni biasanya dia akan duduk yang ketiga. Dia akan duduk tempat yang ketiga. Okay. Daraba yadribu, okey, dia akan duduk darban, daraba yadribu, dia tak pernah macam tu, dia tak akan berlaku macam tu dalam bahasa Arab. Dia selalunya position dia akan berada yang ketiga. Daraba madhi dulu, yadribu mudhari', darban yang ketiga. Okey. Jadi aqulu, okey, pengarang kitab Tuhfatus Saniyah berkata, aku berkata, maksudnya aku syarahkanlah daripada matan tu, iaitu al-mansub ni, al-isim masdar ni. Qad arrafa al-muallifu al-masdara bi'annahu. Maksudnya al-muallif sebelum itu, masa buku Ajrumiyah, muallif dia berkata, masdar itu ialah alladhi yaji'u thalithan fi tasrif al-fi'li. Wa ma'na dhalika annahu law qala laka qailun. Maksudnya kalau somebody lah, ada orang yang berkata kepada kamu, sarrif daraba, maksudnya buatlah, sarrif tu buatlah, daraba maksud daraba tu lah, maksud pukullah, buatlah, pukullah, macam mana, pukullah. Masalan, fa innaka tadhkurul madhi awalan, kamu akan cakap yang madhi dulu. Kamu kalau dalam tasrif fi'il ni biasa kita akan sebut yang madhi dulu, lepas tu yang sedang berlaku, baru dia datang yang isim tu. Fa innaka tadhkurul madhi awalan, thumma taji' bil mudhari', kemudian dia akan datang dengan mudhari', thumma bil masdar, fataqulu daraba yadribu darban. Okey. Kalau perkataan lain, akala ya'kulu aklan,
Apa lagi? Jalasa yajlisu, jalsan. Apa lagi? Kataba yaktubu, kataba yaktubu, kataba yaktubu, katban. Okay. Walaysa al-gharadu hahuna ma'rifatal masdar lidhatih. Dan bukanlah dia kata al-gharad itu gharad daripada walaysa al-gharadu hahuna ma'rifatal masdar lidhatih wa innama al-gharad ma'rifatal maf'ul al-mutlaq. Dia kata bila kita sebut masdar ni, dia bukan sebenarnya kita just nak tahu masdar semata-mata. Bukan kita nak tahu masdar semata-mata. Tapi dia kata gharad daripadanya ialah kita nak tahu maf'ul al-mutlaq. Al-maf'ul al-mutlaq ni dia sejenis, dia masdar lah. Dia sejenis masdar. Al-maf'ul al-mutlaq ni sejenis masdar juga. Wa huwa yakunu masdaran wa huwa ibaratun an, dia satu perumpamaan mengenai ma laysa khabaran mimma dalla ala ta'kidi 'amiluhu aw naw'ihi ala tawkidi 'amilihi aw naw'ihi aw adadihi. Ma laysa khabaran, dia bukanlah satu khabar, mimma dalla ala, dia tidak menunjukkan kepada takkid perbuatan tersebut ataupun naw' dia ataupun adat dia. Okey, dia ada dua meaning kat sini. Satu dia kata ma laysa khabaran. Itu yang pertama. Maksudnya masdar ni dia bukanlah semata-mata satu khabar. Dia macam bukannya nak macam mana kalau kita boleh cakap macam ni. Ar-rajulu kadzab. Lelaki itu penipu. Kan? Jadi kadzab kat situ dia bukannya dia boleh jadi sifah, dia boleh jadi sifah kan, maksudnya sifah bukan, dia jadi sifah kepada mausuf kat depan tu, iaitu ar-rajulu kan, ar-rajulu. Jadi sekarang ni ar-rajulu kadzab, kalau kita tengok mubtada khabar, ar-rajulu tu dia mubtada, kadzab tu adalah khabar kan. Jadi masdar, kalau kita tengok tak ada pun masdar kat situ. Jadi masdar ni dia bukannya sekadar dia bukan khabar. Dia bukan khabar. Dia bukan khabar kadzab, macam kadzab fa'il kan, sifat. Jadi dia bukan khabar. Mimma dalla ala ta'kid. Maksudnya dalam satu sentence masdar itu dia tidak semestinya dia tu jadi khabar. Tapi mungkin dia mimma dalla ala ta'kid. Yang mana yang kedua fungsi masdar ialah takkid amilihi. Maksudnya dia nak mentakkidkan perbuatan amil tu. Au nau'ihi, ataupun nau' masdar tersebut, ataupun adat dia. Adat masdar tu. Adat maksudnya masdar tu dia mewakili berapa objek macam tu adat. Jadi tujuan masdar ni dia boleh jadi takkid kepada amil, ataupun dia boleh jadi nau', macam nau' apa, masdar mutlak, dia boleh jadi nau' macam tu, ataupun adat. Faquluna laysa khabaran makhrajun lamma kana khabaran min al-masdar. Nahu fahmuka fahmun daqiqun. Okey, laisa khabaran, maksudnya dia kata contoh kan, kita kata maksudnya apa masdar tadi tu kan, fahmuka fahmun daqiqun. Okey, wa qauluna mimma dalla ila al-akhir yufidu anna al-maf'ul al-mutlaq thalathatu anwa'. Al-awwal al-mu'akkid li'amilihi hafizud darsa hifzan. Okey, adapun dia kata kalau untuk masdar ni dia fungsi dia among of the fungsi masdar ni dia boleh ambil daripada tiga ni. Satu dia adalah muakkid li'amil. Maksudnya dia penegas kepada perbuatan amil dia tu. Perbuatan orang yang membuat dia itulah. Contoh hafiztud darsa hifzan. Jadi ini antara tujuan masdar. Jadi kalau kita tengok kat belakang ni, hifzan ni dia akan jadi masdar. Dia akan jadi masdar mansub. Itu yang dikatakan
Masdar dia berada pada dia juga berada pada kedudukan isim yang mansub, mansubat al-isim. Isim yang berada pada kedudukan mansub. Okey, jadi itu contoh yang pertama, al-muakkid li'amilihi. Aku menghafaz pelajaran, maksudnya subjek tersebut hifzan. Maksud hifzan tu untuk mentakkidkan perbuatan hafaz tu. Boleh kita nak cakap akal tu nasi lemak aklan fi hadha sabah. Boleh. Apa lagi? Contoh untuk mentakkidkan. Maksudnya masdar tu dia berfungsi sebagai takkid. Jadi bila masdar dia berfungsi sebagai takkid, dia kena mansub. Itu yang namanya masdar kena mansub tu. Hifzan. Hafiz darsa hifzan. Okey. Dia takkid lah. Memang betul-betul dihafal. Macam tu kalau makan nasi lemak, betul-betul makan nasi lemak pagi ni. Macam tu. Okey, wasani al-mubinu linau'il amil. Maksudnya penerang, dia menjadi describer lah, describe. Dia jadi maksudnya tukang describe. Tukang describe jenis amil tu. Contohnya ahbabtu ustadi hubbal waladi abahu. Maksudnya aku sayang ustaz aku ni seperti hubbal waladi abahu, seperti seorang anak sayang kepada ayahnya. Jadi kat mana? Okey, kat mana masdar dia? Siapa boleh jawab? Hubba. Hubba. Jadi hubba tu adalah mansub. Kalau kita tengok dia bila i'rab dia akan jadi alamatun nasbi alamatun nasbi al-fathah al-zahirah ala akhirih. Tu. Dia macam itulah. Hubba tu. Jadi tugas hubba kat sini adalah masdar dan dia adalah penerang, dia explainer kepada nauk amil dia tu. Kalau kita tengok amil dia ni ahbab tu kan, dia ahbab tu saya sayang, saya sayang. Jadi dia menerangkan lagi, dia menerangkan lagi. Dia boleh kita nak buat macam-macam ayat, boleh. Contoh ahbab tu ustazi hubban jamman, boleh. ahbab tu sadiqati hubban jamman, boleh. Tapi dalam ayat ni dia nak buat macam ni, boleh. Kalau hubban tu dia jadi macam muakkid yang jenis yang pertama tu lah, al-muakkid li'amil. Tapi kalau yang thani ni dia akan jadi ahbabtu ustazi hubbal waladi abahu. Maksud dia tak jadi hubban, tak jadi tanwin dah. Dia hanya jadi fathah zahirah sahaja. Iaitu fathah tu lah. Okey. Wathalithu al-mubinu lil adad. Maksudnya penerang ataupun explainer kepada berapa jumlah. Jumlah tu maksudnya jumlah perbuatan tu. Contohnya berapa kali dia makan, berapa kali dia tidur, macam tu. Darabatul kasula. Tengok. Aku memukul orang yang malas. Itu darabatain. 2 kali aku pukul. Jadi darbatain ni kat sini kedudukan dia apa kalau i'rab? Kedudukan dia ni lah. Maf'ulun bih lah kan? Betul. Ya, betul. Salah lah tu. Saya test je tadi tu. Bukan maf'ulun bih. Darbatain ni. Masdar. Al-kasula ni maf'ulun bih. Jadi 2 maf'ulun bih kat sini ada. Satu al-kasula, satu lagi bukan maf'ulun bih. Satu al-kasula maf'ulun bih, yang kedua masdar. Masdar al-mubin lil adad. Dia 2 kali tu. Jadi dia ada mansub 2 kali, bukan maf'ulun bih 2 kali. Masdar tu 2 kali. Masdar. Mansub 2 kali, satu al-kasula, satu darbataini. Dan sebab itulah kalau kita tengok dia tak jadi darbatani. Sepatutnya kalau wording asal dia akan jadi darbatani yang asal dia. Tapi dia tak jadi darbatani sebab dia mansub. Bila mansub dia akan jadi alif tu dia bertukar jadi ya. Dia belum mansub darbataini. Dia tak jadi darbatina ataupun
Dorbatuna, dorbataini. Alif tu yang betulkan jadi ya, dorbataini. Ataupun darbatuhu, darabtuhu. Aku memukulnya. Salasa darabati. Kalau nak buat lebih daripada 2. Kalau darbatani ataupun darbataini ni dia akan jadi macam ni. Tapi kalau nak 3, 4, 5, 6 dia akan jadi macam ni lah. Salasa darabatin. Sebabnya nombor kalau arkam ni dia punya rules 3 hingga 9. Kalau 3 hingga 9, 1 hingga 2 dia akan ikut mausuf dia tu. Contohnya talabin wahidin, darsin wahid, darsun wahidun, macam tu. Talabun wahidun, apa lagi? Maq'adun wahidun, macam tu kan. Baitun wahidun, baitani isnaini, macam tu. Tapi kalau bermula daripada 3 hingga 9, dia akan lawan kepada mausuf dia tu. Dia akan lawan kepada benda yang nak dikira tu. Maksudnya nombor tu salasa dia tidak jamak lah. Tapi yang lawan dia tu dorobat tu, apa yang dia nak dikira tu akan berlawan dengan salasa tu. Dia against, dia opposite lah. Dia tak jadi salasata dorobat sebab yang ni ada tak alif ta ni. Kita pun nak letak salasata, tak boleh salasah tak boleh. Dia punya rule dia salasa dorobatin ataupun salasa sanawatin, macam tu. Tapi kalau kat belakang ni dia tak ada alif ta marbutah, kat depan ni dia akan jadi salasah. Macam salasah, apa lagi? Salasah. Kalau kita putuk, tu jamak taksir. Kalau salasatu tiflun. Dia macam tu salasa darabatin. Dia jadi bertukar. Dia akan lawan. Dia tak akan ikut dah lah. Dia punya yang nak dikira tu. Tengok baliklah al-arqam tu. Rule al-arqam. Anwa' al-maf'ul al-mutlaq. Wa huwa qismani lafziyun wa ma'nawiyun. Maf'ul mutlaq dia terbagi pada 2, lafzi dengan ma'nawi. Fa in wafaqa lafzuhu lafzan fi'lihi fa huwa lafziyun. Contohnya qataltuhu qatlan. Sekiranya dia maksudnya dia sama, wafaqanya dia selari dengan lafaz itu, maka lafaz fi'il itu maka kita panggil dia lafzi. Contohnya qataltuhu qatlan, darabtuhu darban, akaltuhu aklan. Dia akan jadi kita panggil maf'ul mutlaq lafzi. Maksudnya sama, qatala. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi, sekiranya bersamaan dengan makna fi'lihi duna lafzihi fa huwa ma'nawi. Maksudnya dia sama makna tapi tak sama dengan lafaz, kita panggil dia ma'nawi. Nahwu jalastu qu'udan wa qumtu wuqufan wa ma ashbaha dzalik. Contohnya yang qasimul masdaru alladhi yunsabu ala annahu maf'ul mutlaq ila qismain. Jadi masdar ini menurut pengarang Tuhfatus Saniyah berkata dimansubkan maf'ul mutlaq itu terbahagi kepada 2. Kedudukan maf'ul mutlaq apabila dia mansub, dia boleh dikategorikan kepada 2 kisim. Kismul awal ma yuwafiqul fi'la, apa yang selari dengan fi'il. Macam tadi tu qataltu qatlan tu kan. Jadi yang ni pula sama, ma yuwafiqul fi'la an-nasibah lahu fi lafzihi bi an yakun mushtamilan ala hurufihi wa fi ma'nahu aidan bi an yakun al-ma'na al-murad min al-fi'li wal ma'na al-murad min al-masdar. Maksudnya samalah fi'il, dia nak cakap qatala, kat belakang tu masdar mutlak tu pun dia muncul qatlan juga. Tapi qismus tsani ni ma yuwafiqul fi'la an-nasiba lahu fi ma'nahu, maksudnya fi'il itu dia selari tapi lafaz itu berbeza. Contohnya jalastu qu'udan, ana aq'an. Maksud qu'udan ni pun duduk juga tapi membawa makna yang sama dengan jalas tu, tapi dia berbeza pada lafaz.
Jalastu qu'udan. Darabtu lakman. Lakman pun daraba juga. Tapi dia adalah lafaz yang berbeza daripada daraba. Ahantuhu ihtiqaran. Aku menghinanya dengan penghinaan. Ahantuhu. Aku menghinanya ihtiqaran. Okey, qumtu wuqufan. Qum pun berdiri, wukuf pun berdiri juga. So makna berbeza. Jadi walaupun makna berbeza, wukufan itu dia madama, yakni kita i'rab dia sebagai apa? Masdar mutlak. Tapi pada jenis yang kedua, iaitu yuwafiqul fi'la an-nasib walakin lam yuwafiq fil ma'na. Dia apa silap? Fil lafzi. Maksudnya lafaz itu tidak sama ya. Okey, ada nak tanya ke so far? Kita baru tengok dua. Nak tanya. Yang iya tu kurang faham. Ya? Iyahum saya kurang faham. Kurang faham. Okey, kalau saya bagi contoh Iyaka tu, okey sekarang ni saya nak tanya antum. Iyaka tu dia isim apa? Isim dhamir ke isim zahir? Domir. Dhamir, mudmar kan? Isim dhamir. Kenapa kita sebut dia isim dhamir? Sebab dia bukan isim zahir. Isim zahir ni macam mana? Nama. Dia mesti nama. Fakhrullah. Fakhrullah isim zahir lah. Nama. Nama orang. Fatihul Amin. Nama orang. Maisarah. Nama orang tu. Tu zahir. Tapi kalau dalam teks itu ataupun dalam Al-Quran, dia tak tulis nama. Kalau tulis Allah, Allah isim zahir. Jalla jalalah, kalimah jalla jalalah kan. Tapi dalam perkataan iyyaka, ada tak nama Allah dalam tu? Takdir tu adalah, tapi secara zahirnya ada tak? Tak ada. Kita tak nampak pun nama alif lam lam kat situ. Dia hanya takdir kepada Allah kan? Dia takdir kepada Allah. Iyyaka. Iyyaka tu. Jadi itu yang kita panggil dia kata ganti nama, iaitu dhamir. Tapi dhamir ni dia terbahagi kepada dua. Dhamir yang bersambung dengan fi'il ke dhamir yang tidak bersambung dengan fi'il. Iyyaka tu, iyyaka, okay. Dalam Quran, iyyaka na'budu. Okay, saya nak tanya, dia bersambung tak dengan fi'il? Iyyaka na'budu. Bersambung tu, kita nampak dia bersambung. Maksudnya perkataan tu, iyyaka na'budu, dia ka tu dia bercantum tak dengan na? Tak bercantum. Bila tak bercantum, itu yang kita panggil munfasil. Dia terpisah daripada na'budu. Dia terpisah daripada fi'il tu. Faham tak, Fakrullah? Okay, jadi bila dia tidak bersambung, kita panggil dia dhamir munfasil. Jadi bila dia berada pada dudukan dhamir munfasil, iyyaka tu, iyyaka ni, dia jadi dhamir munfasil. Bila kita nak i'rab iyyaka tu, kan, iyyaka tu nak i'rab apa? Iyyaka na'budu. Na'budu tu duduk belakang. Maf'ulun bih ke depan. Muqaddam. Maf'ulun bih yang ke depan. Na'budu tu ke belakang. Dia ada tujuan dia lah. Bila dia muqaddam ni menandakan dia lebih ihtimam minal akhar. Jadi nak cakapnya kepada kamulah ya Allah. Jadi kepada kamulah iyyaka. Kepada kamulah tu dia nak takkidkan, dia nak takdimkan, dia nak tunjuk yang prioriti Allah tu dulu daripada na'budu. Kepada kamulah. Jadi kamu itulah yang na'budu. Na'budu siapa? Kita na'budu siapa? Kita na'budu, kita sembah siapa? Kita sembah Allah. Kita sembah Allah. Jadi Allah tu berada dalam iyyaka tu. Dia berada, ka tu balik pada Allah. Ka tu balik pada Allah. Jadi
Iyaka kat situ adalah maf'ulun bih. Satu zat yang kita sembah. Na'budullah. Jadi Allah tu berada dalam iyaka. Jadi iyaka itulah kita namakan maf'ulun bih. Tapi kategori apa maf'ulun bih ni? Kategori dhamir muttasil. Faham tak? Dia kalau nak pergi dalam tu dia akan jadi dhamir muttasil mabni. Dia macam bila kita sebut dhamir muttasil ni, dia i'rab dia memang selalu mabni. Dia selalu, maksudnya kalau dalam kitab-kitab nahwu dia akan jadi dhamir munfasil. Dhamir-dhamir ni dia akan jadi mabni fi mahalli nasab. Kita akan sebut macam tu sebab sekarang ni tajuk kita adalah mansubat al-asma. Maksudnya isim-isim yang kena mansub. Jadi iyaka ni iyaka ke iyaki ke kan? Iyaka tu memanglah kita nampak dia mansub. Tapi kalau kata iyakunna, iyahuma, iyaki, iyahu, iyaya. Iyaya ata'ani at-talamizu. Contohnya tadi tu. Iyaya ata'ani iyaya ata'ani at-talamizu. Maksudnya kepada aku pelajar-pelajar itu taat. Jadi iyaya tu dia jadi nasab sebab dia berada pada kedudukan maf'ulun bih. Kita tak nampak tu. Dia bukan secara zahir. Dia tidak zahir sebab tu yang jadi susah sikit. Macam contoh kita baca buku kan. Qara'tu al-kitabah. Qara'tu al-kitab. Aku baca kitab. Aku baca buku. Jadi kita sangat jelas yang apa yang kita baca ialah kitab. Jadi senanglah kita nak i'rab. Kan? Al-kitabah tu adalah isim zahir. Dia tidak bersambung dengan qara'tu. Dia zahir, kita nampak. Buku ni zahir kita nampak kan. Jadi dia isim zahir yang alamatun nasbi dia adalah fathah zahirah fi akhirih. Tapi kalau iyaka ni kita tak nampak. Kita tak nampak benda tu, tak nampak. Sebab itulah dinamakan mudmar, kata ganti nama. Macam contoh kita bercakap tentang kawan kita kan, dia tu kan dia tu kan terganti nama kan. Samalah iyaka, iyaki tu awak kan. Tapi walaupun awak dia bahagian al-khitab. Jadi khitab ni pun dia termasuk dalam kata ganti nama, dia tak jadi kata ganti zahir lah. Jadi dia punya kedudukan untuk i'rab itu yang kita nama fi mahallin nasab. Dia berada pada dudukan nasab, fi mahallin nasab maf'ulun bih, kita kena sebut macam tu. Tapi kalau masdar fi mahallin nasab, masdar mutlak. Contohnya kan. Macam itulah. Saya pun tak tahulah orang faham tak yang saya terang ni. Siapa yang faham? Boleh terang sikit tak ke kawan-kawan? Okay, kalau kita tengok ha ni kan. Dia kata maf'ulan mutlaq munasiban fi kulli makan min al-amakin al-khaliyah. Kalau kita tengok ha ni, ha sarakhat tiflu, apa dia? Kalau kita nak tukar kepada fi'il maf'ul mutlaq, apa kat belakang ni? Rasa-rasanya lah. Sarakha yasrukhu. Sarakhan. Sarakha ni maksudnya menjerit. Menjerit. Jadi budak tu menjerit. Bila dia letak sarakhan kat belakang, maksudnya takkid. Budak tu memang menjerit sekuat-kuat hati. Macam tu kita nak cakap. Okay. Sarakha at-tiflu. Dia kalau bahasa Melayu tu, bahasa Melayu kita sebut budak itu menjerit sekuat hati. Kita pun fahamlah sekuat hati tu habis-habis daya dia lah bergolek berguling semualah kan. Tapi kalau Arab dia tak sebut berguling sekuat hati tu, dia cara dia nak takkidkan tu dia letak fathah kat belakang, fathatain kat belakang tu. Sarakhat tiflu sarkhan. Macam tu. Betul. Ya. Ada nak tanya ke? Kalau macam sarakhat tiflu sarkhan tu dalam nauk takkid kan? Nauk takkid. Kalau nak jadikan nauk yang kedua tu sarkhan syadidan lah. Kan ada tiga nauk yang aksam. kedua tu nauk al-mubin li nauk amil. Nauk amil tu kan dia jadi apa? Kalau nak jadikan nauk yang kedua tu sarkhan syadidan lah. Boleh. Boleh. Syadidan. Boleh. Macam tu lah.
Tapi dia tak jadi fathahatan lah. Fathatain, dia tak jadi sorkhan, dia jadi sorkha saja. Sorkha, jadi macam tu lah. Hubban zaman tu kan, jadi sorkhan lah. Sorkhan syadidan, boleh? Betul lah tu yang Fatihul Amin cakap tadi tu. Sorkhan syadidan, betul lah. Silap-silap tu. Okay. So at least kita dah dapat sikit gambaran lah. Dan bila nak i'rab contohnya sarakhat tiflu sarkhan tu kan. Tapi kan yang tadi tu sarkhan syadidan tu dia still not mutlak yang takkid tau Fatihul Amin. Sebabnya kalau yang not al-amil tu dia tidak ada fathatain. Sarakhat tiflu sarkha, dia seperti apa? Seperti macam tadi tu, sayangnya seorang dia kepada ustaz seperti seorang sayangnya anak kepada ni kan. Tapi kalau keadaan ni kita nak buat macam mana? Kena bina sikit lah ayat. Maksudnya budak lelaki itu menjerit. Menjerit ni perumpamaan dia macam mana? Menjerit. Sarkhat Tarzan fil ghabah. Boleh macam tu lah. Sarkhat yaqzan. Tarzan dia kalau bahasa Arab dia panggil yaqzan. Yaqzanu fil ghabah contohnya. So sarkha dia jadi sarkhan lah. Dia tak akan jadi sarkhan sebab dia nak sambung ayat belakang tu. Sarkhat sarkha yaqzan fil ghabah. Al-Yaqzan. Ada satu buku yang diterjemah tapi dia ada side by side Arab dengan Melayu. Inilah doktor dekat UIA. Dia antara yang saya banyak rujuk juga. Dr. Wan Rusli tu, Dr. Wan Rusli dia memang bahagian bahasa Arab. Itu bolehlah ikuti. Banyaklah dia jual novel-novel Arab, buku-buku Arab, buku cerita Arab. Dia pun banyak terjemah komik-komik yang lawak-lawak dalam bahasa Arab. Jadi bolehlah kita belajar dari situ. Maksudnya secara natural lah kalau kata komik semua tu kan. Jadi baguslah sangatlah. Bolehlah tengok Facebook dia, Wan Rusli. Okey, zaraf az-zaman wa zaraf al-makan. Okey, zaraf ni pula dia adalah dia macam pengganti tau. Dia kalau macam tak ada harfu jar, dia akan jadi zaraf macam tu. Kita nak cakap okey, ana dhahibun ila ayun sebut macam mana ayun. Ana dhahibun ila ayun fi hadha as-sabah. Ana u'allimukum fi hadha as-sabah kan. Fi hadha as-sabah. Kalau ada fi dia tak jadi zaraf lah. Sebab ada harfu jar di situ. Dia ada dua choice je. Sama ada kita guna fi ataupun kita guna harfu jar, ataupun bila kita tak guna harfu jar kita guna, maksudnya kita dalam keadaan zaraf, buang harfu jar dia jadi zaraf, tapi word itu mesti fathah, mesti mansub. Bila ada fi yaumi kan, fi yaumil itsnain, fi yaumil khamisi macam tu. Ataupun fil fawq ataupun fi ala sariri kan, ala sariri. Biasalah semua orang dah tahu dah kalau harfu jar maksudnya selepas harfu jar kena kasrah. Tapi dalam kes zaraf bila kita buang je fi tu, boleh kita nak buang dalam pelbagaikan ayat dalam bahasa Arab, buang fi jadi zaraf. Contohnya ana dhahibun ila ayun nilai yaumal isnain, contohnya yaumal jum'ah. Macam tu. Dia tak jadi fi yaumi, dia jadi yauma terus kan. Okey. Qala babu dzarfil zaman wa dzarful makan. Dzarful zaman huwa ismu zaman al-mansub bi takdir fi. Maksudnya dia seperti yang saya sebut tadi, dia bila kita tidak menggunakan fi ni, maksudnya haraf ni kan, huruf, dia akan jadi ismu zaman al-mansub bi takdir. Maksud dia takdir pada fi. Kita tak nampak aje. Takdir ni maksudnya
bendanya ghaib, kita takdirkan sahaja dia. Dia tak zahir lah. Macam tu Nahwul yauma. Contohnya, nahwu ni maksudnya contoh. Misalnya al-yauma. Kalau ganti kepada al-yauma dalam keadaan biasa, normal kita akan sebut fil yaumi. Fil yaumi kan. Tapi bila buang fi, takdir sahaja fi itu, kita takdirkan sahaja fi, dia akan jadi al-yauma ataupun lailata. Apa sahaja yang menunjukkan masa dengan zaman. Dia akan jadi mansub. Kedudukan dia mansub. Mansub fi alamati nasbi. Alamah nasbi dia fathah zahirah. Okey, lailata, tengok semua ni. Ghudwatan. Ghudwah ni maksudnya senja. Kan? So apa-apa sahaja yang yushi'ir zaman wal makan sayakunu mansubat. Bukratan sahran ghadan atamah sabahan masaan abadan amadan hinan. Okey. Al-dharfu ma'nahu fil lughah al-wi'a. Dia maksudnya zaraf ni kalau dari segi bahasa tu al-wi'a, bekas lah. Ataupun fi urfin nuhah, dari sudut adat orang-orang lughah ni, orang-orang linguistik, dia kata fi urfin nuhati al-maf'ulun fih. Maksudnya orang-orang nahwu biasa sebut al-maf'ulun fih. Boleh juga benda yang fih tu maksudnya fih kan, bila kita sebut fih ni maksud menunjukkan kepada tempat. Jadi al-maf'ul kat situ adalah tempat yang kita maf'ulkan dia, yang kita mansubkan dia. Dan dia terbagi pada dua, al-awwal zarful zaman was-sani zarful makan. Okey. Contohnya sumtu yaumal itsnain. Ataupun yakhaful kasulu yaumal imtihan. Yakhaful kasulu. Kasulu fa'il. Fa'il itu kasul, orang yang malas itu takut dengan hari imtihan. Yakhaful kasulu fi, kalau letak fi jadi fi yaumi. Tapi bila dia takdirkan sahaja fi itu, dia akan jadi yaumal imtihani. Okay. Mansub. Kat sini mansub. Jangan pula kita tengok, kenapa dia jadi mansub kat sini? Dia mesti maf'ulun bih. Yauma ni kena buat. Jangan macam tu, sebab biasanya memang daripada sekolah dulu, kita akan cakap, ustaz akan sebut, ustazah akan sebut maf'ulun bih. Benda yang kena buat, kena mansub, kena baris atas kan. Biasa kita ingat tahu yang tu je. Tapi bila kita masuk universiti, kita belajar macam gini, kita belajar kitab, kita akan tahu, rupanya ini bukan maf'ulun bih. Dia kedudukan zaraf, makan ke zaman. Yauman ni makan ke zaman. Zaman. Zaman jangan cakap makan dah pula. Makan tu tempat lah. Dan kalau macam ismu zaman pula, dia terbagi kepada dua. Al-awwalu al-mukhtassu wal-thani al-mubham. Al-mukhtassu ni maksudnya very specific, particular lah. Kita dah tahu dah yang mana satu, very certain. Tapi kalau al-mubham sama-sama lagi. Dia punya tu tak secara umum sahaja. Al-mubham secara tak jelas. Dan dia pun teranglah al-mukhtassu dari segi ismu zaman. Pukul 10 dah. Ma dalla ala miqdar muayyan mahdud min az-zaman. Maksudnya apa yang ditunjukkan kepada miqdarin muayyanin mahdudin min az-zaman. Adapun mubaham ini ma dalla ala miqdarin ghairi muayyan wala mahdud. Apa yang ditunjukkan oleh miqdar, oleh certain ikatan tu, certain sukatan tu, dia ghairu muayyan. Tidak dilimitkan, dia terlalu besar, umum, general, mubaham. Okey. Contoh kan, kalau al-mukhtassu ni asy-syahru, as-sanah, al-yawm, al-am, usbu', macam tu So kita tahulah syahr ni 1 bulan. Sanah 1 tahun. Al-yawm hari ini. Kenapa saya cakap asy-syahru ni 1 bulan? Sebab dia dah makrifah kat depan ni, alif lam ni. So dia takkan cakap syahru mana. So asy-syahru, bulan itu. So orang dah tahu bulan tu bulan Ramadan contohnya. Semua orang dah tahu dah. Makrifah dah lah. Al-yawm. Al-yawm hari inilah. So bukannya hari esok ataupun hari lusa kan. Al-yawm. Al-am, tahun inilah. Fi hadzal am. Maksudnya kalau kita takdirkan saja fi tu, dia akan jadi al-ama, al-us'uba,
al-usbu'a, al-yawma, al-syahra, sanah. Macam tu. Kalau mubaham pula al-lahzah. Sekejap. Al-waqt, al-zaman, al-hin. Jadi dia punya mubaham sikit lah. Masa ketika itu, al-usbu' al-lahzah, pada seketika waktu. Seketika waktu tu macam mana? Kita nak describe macam mana? Waktu juga tapi seketika, sejenak. Waktu itu sejenak itu kalau nak bersastra kan. Jadi macam mubham. Jadi walaupun mubham, walaupun mukhtas, dia still dalam kategori is zaraf zaman. Zaraf zaman. Tapi kedua-duanya dia yajuzu intisabihi, mestilah mansub kedua-duanya ala annahu maf'ulun fih. Kita boleh sebut maf'ulun fih jugalah sebenarnya untuk zaraf zaman dengan makan ni. Okey. Okey, saya rasa semua dah jelas lah yang tu. Ini dia punya detail lagi lah. Ya Allah. Zarful makan, zarful makan wal ismul makan al-mansub bitakdir fi. Dia takdir sahaja fi. Contohnya amama, belakang, depan, wara', fauqa, atas, bawah, inda, di sisi, iza, hiza, tilqa, sama, huna. Jadi semua tu menunjukkan kepada al-makan. Dan dia juga terbagi pada mukhtas dengan mubaham. Okey. Saya rasa kena cepat ni. Okey. Okey, itu sahajalah kot. Nak pergi lagi jauh pun, kalau pergi at least kita dapat grab pun tak apa dah sikit. Untuk minggu depan insya-Allah kita cover al-hal. Cuma hari Rabu saya tak dapat lah. Ada meeting semasa dengan AJK, dengan pensyarah lain. Kita buat hari Khamis boleh ke? Khamis petang. Dalam pukul 3 suku gitulah. Boleh? Yang free lah, yang free. Khamis 3.15. Boleh ke? Fatihul Amin ada kelas masa tu ke? Tak ada. Ada lain? Fakrullah ke? Siapa lagi ada dalam ni? 3 suku sampai pukul berapa? 3 suku sampai pukul 4. 4 suku lah. 1 jam je. Ada kelas ke? Kalau ada kelas tak apalah. Yang lain lah, orang lain Kita try buat hari Khamis, 3 suku. Yang free bolehlah join Okey, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Hopefully dia it benefit you all lah. Maksudnya walaupun sikit tapi kita boleh cuba-cuba buat ayat sendiri. Lepas ni kita baca teks Arab, kita baca Quran ke, dia membuatkan kita terfikir. Dia ni kategori hal ke, tak belajar lagi. Maf'ulun bih ke, masdar ke, kalau masdar, dia ni masdar untuk takkid ke, untuk menentukan adat ke, untuk menentukan jenis amil tu. Kita dah ada ilmu tu kan. Kita apply sikit. Tak banyak pun tak apa. Yang penting otak kita tu sentiasa berjalan. Fikir pasal nahu InsyaAllah best sebenarnya. Sebenarnya bahasa Arab ni, antum kena, itulah saya pun nak cakap, yalah memanglah kita punya sistem pendidikan kat Malaysia ni, dia sebenarnya bila kita fokus tu dia akan jadi lagi efektif lah. Dulu saya ni budak fiqh lah, budak syariah juga dekat UIA, bahasa perantaraan bahasa Arab dengan bahasa Inggeris. Jadi dalam kelas kalau subjek Arab tu memang lecturer akan ajar Arab, dan kalau walaupun some of the what we call general study dalam subjek-subjek yang general kan, yang Islamic study juga, kalau tak Arab pun English lah. Memang dua bahasa tu sahaja, memang itulah biasanya kan. Macam Usim lah juganya. Cuma walaupun medium tu bahasa Arab, kepuasan untuk belajar nahwu tu, belajar bahasa Arab tu sendiri, dia tak cukup. Sebab kita banyak benda nak fokus. Satu, kita fokus madah kita tu, subjek kita, dia nak cakap apa sebenarnya kan. Tapi kita tak belajar bahasa. Macam FPBU,
mereka belajar bahasa tapi mereka tidak belajar syariah macam kita. Dia tak belajar syariah ni maksudnya satu ilmu fiqh, ilmu yang nak istinbat hukum, ikhraj, kita nak ikhraj al-ahkam asy-syar'iyyah. Tapi bila saya dah habis, saya dah habis degree, saya pergi Syria masa tu. Saya pergi Syria tu, masa tu memang saya tak belajar madah syariah semua tu, saya fokus bahasa daripada zero. Tak ada belajar zero tu memang takkan belajar alif bata balik. Maksudnya middle lah. Dia ada 5 level, 6 level, saya bermula pada level 5. 5. Sebab kita dah takharuj minal jamiah kan. So bila dia interview kita boleh jawab. Dari segi i'rab semua tu dia tanya. Tak berapa boleh lah masa tu sebab kita tak tahu macam mana nak i'rab. Jadi bila kita fokus, maksudnya saya pergi tu saya tak fikir pun syariah. Subjek syariah tu saya fikir bahasa Arab saja. So bila kita fokus lah yang sangat-sangat penting. Maksudnya benda lain tak kacau kita. Macam tu. Bila kita fokus bahasa tu, start pada daurah bahasa Arab tu lah. Baru saya boleh baca kitab Arab dengan baik. Bukan dengan nak kata baik sangat taklah, maksudnya macam mana ya? Baiklah daripada belajar dulu macam tu. Jadi itulah antara nasihat untuk antum juga, baguslah buat kelas macam ni. Maksudnya ada masa untuk ni, cuma saya rasa walaupun kelas macam ni dia tidak lagi macam cukup lah sebenarnya. Dia kena ada satu waktu yang lama lah sebenarnya. Saya duduk sana pun dalam setahun untuk fakihkan ni. Jadi insya-Allah itu sekadar sharing lah. Sebab kita belajar syariah, kita takkan dapat lari daripada kitab turas. Kita takkan dapat lari daripada sumber-sumber hadis dan Quran. Jadi memang bahasa Arab dulu, tools tu. Kalau tools tak kuat, kita punya technical part tu tak kuat, yang lain tu susah nak dapat lah. Jadi tak apa. Yang ni, apa yang Nadia Lura buat ni sangat bagus lah sebenarnya. Saya sukalah apa yang Tum buat ni. Okay, jadi saya serahkan semula kepada moderator, insyaAllah. Syukran li Dr. Azizi Abdullah. Syukran ala istima'ikum wa intibahikum ala hadzal fasl. InsyaAllah fi usbu' qadim نقيم هذا الفصل في يوم الخميس كما أقول من دكتور وقبل ونكتفي بهذا القدر ونختتم درسنا في هذا الصباح لقراءة سورة العصر وتسبيح كفارة.